Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amma ba'. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita merafakkan setinggi kesyukuran kita kehadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya pada pagi ini 6 hari bulan Mac bersamaan dengan 13 Syakban. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di dalam siri tadabbur online, dan insya-Allah pada pagi ini kita akan meneruskan membicarakan tentang surah Yasin. Jadi sekali lagi saya menyebutkan, mengalu-alukan ahlan wa sahlan kepada semua hadirin muslimin muslimat ke dalam siri tadabbur online ini. Mudah-mudahan ia menjadi salah satu daripada usaha kita dalam kita nak memahami ayat-ayat Al-Quran, dan ianya dikira sebagai amal soleh kita insya-Allah. Jadi saya berharap tuan-tuan dan puan-puan yang ini berada dalam keadaan yang selesa, dalam keadaan yang sihat sejahtera insya-Allah. Dan yang mana pada minggu lepas bila kita minta untuk senaraikan mungkin dari mana, jadi pelbagai negeri dan kita daripada Malaysia ni yang mendengar bersama pada pagi ini insya-Allah. Jadi saya juga mengucapkan takziah kepada, mungkin kalau ada daripada kalangan pendengar yang mendengar daripada negeri-negeri yang ditimpa banjir kan, mungkin ada adik-beradik ataupun diri sendiri di satu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan dan menggantikan kehilangan kita itu dengan sesuatu yang lebih baik ni insya-Allah. Baik. Jadi insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita berkaitan dengan surah Yasin. Baik. Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan tentang muqaddimah bagi surah Yasin. Ya, ini dari sudut namanya, yang mana nama Yasin, selain daripada nama Yasin disebut ataupun gelarannya dipanggil sebagai Qalbul Quran. Kita sebutkan kenapa ianya disebut sebagai jantung hati Al-Quran, kerana di dalamnya terdapat mesej-mesej berkaitan dengan hari kiamat. Ini keimanan itu terletaknya pada jantung hati manusia, fi qalb. Jadi maka dinamakan surah Yasin ini sebagai Qalbul Quran. Dinamakan surah Yasin sebagai jantung hati Al-Quran juga kerana mesejnya yang datang bertubi-tubi, menghentak jiwa kita untuk, maknanya kita memperingati dari sudut nasihat dan peringatan yang disampaikan di dalam surah ini. Dan kemudian kita sebutkan juga tentang fadilat surah, yang mana sesiapa yang membaca, terutamanya disebutkan pada malam hari, iaitu dia berpagi-pagian asbaha maghfuran, berpagi-pagian mudah-mudahan kerana mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sebutkan juga dari sudut tema. Tema surah ini yang nak membuktikan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan adanya kehidupan selepas daripada kematian. Yang mana ayat-ayat yang membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mencipta sesuatu daripada tiada kepada ada.
sebagaimana manusia sendiri daripada tiada kepada ada. Maka sudah tentu lebih mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghidupkan semula seorang ataupun sesuatu yang telah mati. Ini penciptaan permulaan itu yang lebih sukar. Itu pun Allah Subhanahu Wa Taala mampu. Maka nak sekadar kalau nak membangunkan semula manusia, maka terlebihlah mampu Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita sebutkan juga tentang hikmah-hikmah huruf muqatta'ah. Yang kita sebutkan huruf muqatta'ah ini, ia bermaksud huruf-huruf yang dibacakan secara terpisah, iaitu Yasin, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Sad, Nun, dan sebagainya. Ada 29 surah di dalam Al-Quran. Jadi saya ulang sedikit sebab kita hari ini nak masuk kepada ayat yang pertama surah Yasin, iaitulah Yasin. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan 14 daripada 28 huruf. Saya sebutkan hikmahnya adalah untuk mencabar orang-orang musyrikin supaya mereka mendatangkan separuh lagi daripadanya. Kerana apa? Kerana mereka mengingkari Al-Quran. Sedangkan Al-Quran adalah terdirinya Al-Quran itu daripada huruf-huruf yang mereka guna dalam sebutan harian mereka, yang mereka guna dalam syair mereka. Tetapi mereka tidak mampu untuk mendatangkan semisal Al-Quran. Daripada 29 surah. Yang mana kita sebut hakikat maknanya hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Itu nak menunjukkan kepada kelemahan manusia, nak menunjukkan kepada persediaan kita. Ini apabila kita nak memahami kandungan Al-Quran, ini kita mengosongkan minda kita dengan maksud kan, kita tak ada background yang kita nak paksakan faham terhadap ayat Al-Quran. Mungkin kita dah ada kefahaman tertentu. Bila kita baca Al-Quran, kita nak paksakan kefahaman kita tu pada ayat Quran. Jadi itu satu cara yang salah. Yang ini sepatutnya kita membaca Al-Quran, meneliti kandungan ayatnya, dan daripada ayat itu apa hikmah pada diri kita, reflection. Bukan daripada masalah yang kita hadapi, kita nak baca, kita nak paksakan ayat Quran, tetapi mana daripada ayat Quran itu apa permasalahan ataupun apa reflection di dalam kehidupan kita. Dan juga Al-Quran ini kita sebutkan dengan huruf muqatta'ah itu, ia memberi isyarat kepada memudahkan bacaan kepada semua manusia. Kerana apa? Kerana ia datang daripada huruf-huruf yang keluar daripada makhraj. Daripada makhraj yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada setiap seorang daripada kita 5 makhraj itu. Jadi ia menuntut kepada kita untuk kesungguhan dalam kita nak mempelajari, membaca ayat-ayat Al-Quran, dan juga dalam kita nak mempelajari untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Dan hikmahnya kepada Nabi SAW. So hikmahnya itu tadi kepada kita memudahkan bacaan, kepada orang yang mengingkari Al-Quran untuk mendatangkan semisal Al-Quran, dan hikmah kepada Nabi untuk membuktikan kebenaran Nabi SAW, dan membuktikan kebenaran Al-Quran itu bukanlah daripada Nabi SAW. Tetapi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Nabi tak boleh membaca, apatah lagi nak membaca secara ejaan, iaitu Alif Lam Mim. Tak dibaca dengan alam. Baik. Jadi kita masuk makna Yasin. Walaupun saya sebutkan tadi bahawa para ulama kita ini, mereka tidak terutamanya ulama-ulama yang klasik, yakni ulama-ulama yang terdahulu di awal-awal dulu, mereka tidak mentafsirkan apa makna Yasin. Seingat saya yang paling awal pun pada kurun yang ke-6, iaitu Imam Al-Qurtubi. Beliau mentafsirkan makna Yasin itu adalah panggilan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi SAW. Disebut dengan dua
bentuk ataupun dua makna Yasin yang menunjukkan kepada ya insan, uh, yang mana uh, sin ya itu adalah panggilan nida dan sin itu adalah merujuk kepada insan dan manusia, ataupun disebutkan Yasin dengan makna ya sayyidul bashar, wahai tuan ataupun ketua kepada sekalian manusia. Kerana Nabi SAW adalah penghulu bagi sekalian manusia. Penghulu bagi sekalian Nabi dan juga manusia. Baik. Cuma persoalannya, ketika mana para ulama kita ini mentafsirkan makna Yasin ataupun makna-makna huruf muqatta'ah dalam surah-surah yang lain, jadi mereka tidak mentafsirkan makna-makna itu melainkan dia ada sandaran. Melainkan dia ada sandaran dia. Dan sandarannya itu pula adalah datangnya daripada dalil Al-Quran itu sendiri. Bahkan ia datang daripada dalil yang terdapat di dalam surah itu sendiri, untuk membuktikan apakah maksud daripada huruf muqatta'ah tersebut. Baik. Jadi kalau kita sebutkan, sebahagian ulama mentafsirkan Yasin itu sebagai ya insan ataupun ya sayyidul bashar, wahai manusia ataupun wahai penghulu ketua bagi sekalian manusia. Jadi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memanggil Nabi SAW? Kerana pada ayat yang ketiganya Allah Subhanahu Wa Taala khitab. Khitab ini maknanya Allah mensasarkan ayat Al-Quran itu, membicarakan ayat Al-Quran itu specifically kepada Nabi SAW. Ya, ini Allah kata innaka laminal mursalin, bahawa sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah seorang rasul daripada rasul-rasul yang diutuskan. Nanti sampai pada ayat yang ketiga saya akan sebutkan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala memanggil Nabi, maknanya pada Yasin itu memanggil Nabi, dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kepada Nabi SAW, innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah salah seorang daripada rasul-rasul yang diutuskan. Kita sebutkan dalam mukaddimah surah Yasin ni bukanlah walaupun ianya Makkiyah yang diturunkan sebelum hijrah Nabi SAW di Makkah, tetapi dia bukanlah antara surah yang terawal turun. Maknanya dia surah yang akhir turun, di hujung fasa yang kedua, di awal fasa yang ketiga. Jadi apabila ia antara yang terakhir turun kepada Nabi SAW, jadi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kepada Nabi bahawa engkau adalah sebahagian daripada rasul yang diutuskan? Sedangkan maknanya Nabi sudah mengetahui, Nabi sudah tahu, dan Nabi sudah menyedari bahawa baginda adalah rasul. Dengan banyaknya ayat Al-Quran yang telah diturunkan sebelumnya, dengan lamanya perjuangan yang telah Nabi SAW korbankan, maknanya sebelum daripada turun surah ni. So kenapa Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi seolah nak menyatakan, mengkhabarkan kepada Nabi, engkau adalah sebahagian dari rasul-rasul yang diutuskan. Maknanya nak sebut dalam bahasa mudahnya, nak sebutkan bahawa Nabi dah tahu Nabi seorang Nabi. Jadi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala nak memanggil dan didatangkan surah yang khusus untuk memanggil Nabi SAW dan menyatakan bahawa engkau adalah Rasul utusan. Sedangkan Nabi dah tahu Nabi Rasul utusan. Jadi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tidak mensasarkan ayat itu kepada orang-orang musyrikin? Sebab yang mendustakan kerasulan Nabi SAW itu adalah orang musyrikin. Nabi dah sedar bahawa Nabi adalah seorang rasul, ada tanggungjawab yang perlu Nabi SAW sampaikan, amanah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Tetapi yang mengingkari itu adalah orang-orang musyrikin. Kenapa ayat itu tak mensasarkan kepada
musyrikin. Nanti pada ayat yang ketiga kita akan sebutkan. Cuma nak sebutkan di permulaan ini, bila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan Yasin, ada sebahagian ulama yang mentafsirkan ianya sebagai panggilan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya insan ataupun ya sayyidul bashar. Baik. Kerana ada khitab, ada sasaran ayat ketiga itu menyasarkan kepada Nabi SAW. Bila Allah panggil, Allah kata kamu adalah sebahagian daripada Rasul utusan. Baik. Manakala ada ulama yang kontemporari mentafsirkan secara ijtihadnya, Yasin itu merujuk kepada Yadullah. Jadi merujuk kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sin itu merujuk kepada Subhanah. Yang ini merujuk kepada mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala daripada sebarang kekurangan. Baik. Jadi sebagaimana yang pertama, tafsiran pertama mempunyai dalilnya daripada ayat yang ketiga. Manakala tafsiran yang kedua juga mempunyai dalilnya, yang mana dirujuk kepada ayat yang terakhir. Dalam surah-surah dalam Al-Quran, antara cara cepatlah kita nak sebutkan bagaimana kita nak memahami keseluruhan kandungan Al-Quran itu, ataupun keseluruhan kandungan isi sesuatu surah. Kadang-kadang ada surah, sebahagian surahnya panjang, Al-Baqarah, Ali Imran dan sebagainya. Jadi kalau kita nak pergi tafsir satu persatu mungkin memakan masa yang panjang. Tapi untuk kita tahu secara umum gambaran surah itu nak cerita tentang apa, yang ini kita melihat kepada permulaan ayat dan pengakhirannya. Tak semestinya ayat yang pertama dengan ayat yang terakhir. Boleh jadi pada permulaan kelompok ayat yang pertama dengan kelompok ayat-ayat yang terakhir. Baik. Dalam kes ini, ayat yang pertama surah Yasin itu ditafsirkan dengan ayat yang terakhir. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan pada ayat yang terakhir, fasubhana. Subhana. Ya, ini maha suci Allah Subhanahu Wa Taala. Allazi biyadihi, yang mana di dalam kekuasaannya lah malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un, bahawa Tuhan yang memiliki dan menguasai tiap-tiap sesuatu, dan kepadanya lah kamu semua akan dikembalikan. Jadi subhanah ada di situ, ya Allah, kekuasaan Allah pun ada disebutkan, kepemilikan Allah Subhanahu Wa Taala pun disebutkan pada ayat yang ke-83. Jadi kita sebutkan tadi bahawa tema surah ini adalah untuk menceritakan kepada kita tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana yang Allah, kekuasaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak ada batasnya. Subhana itu nak menunjukkan kepada maha suci Allah Subhanahu Wa Taala dengan maksud menafikan sebarang kekurangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebarang kekurangan yang Allah tidak mampu untuk menghidupkan semula manusia. Ma'azallah. Subhana. Sebab dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah, apabila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ini ada orang yang mana kafir menyebutkan kepada waqalu takhazallahu walada, mereka mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala ini mempunyai anak. Subhanah, maha suci Allah. Maknanya mempunyai anak itu bagi Allah Subhanahu Wa Taala adalah satu kekurangan. Kerana apa? Kerana kita mempunyai anak. Kenapa kita nakkan kepada anak, kepada zuriat? Kerana nak meneruskan generasi, legasi daripada kehidupan kita. Allah Subhanahu Wa Taala tidak memerlukan. Maka subhanah, maha suci Allah. Maka dalam Yasin ini juga maknanya disebutkan sin itu merujuk kepada subhanah, kerana maha suci Allah Subhanahu Wa Taala tidak mampu untuk melakukan perkara yang manusia rasa macam tak boleh dilakukan. Sebagaimana orang kafir yang mana mengatakan
Allah Subhanahu Wa Taala tak mampu untuk menghidupkan semula manusia. Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala. Mana disebutkan subhanah. Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala daripada sebarang kekurangan. Baik. Jadi itu makna bagi ayat yang pertama Yasin, dan kita sebutkan, saya ulang sekali lagi maknanya, dan walaupun kita mentafsirkan makna daripada Yasin itu, tetapi tafsiran itu adalah bersifat ijtihadi. Ini ijtihad para ulama kita dengan mengambil daripada ayat-ayat yang terkandung di dalam surah yang sama untuk mentafsirkannya. Sedangkan kita berpegang makna yang asalnya ataupun makna yang sebenarnya hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui. Baik. Itu ayat yang pertama, iaitulah Yasin. Baik. Kalau ada soalan, mungkin boleh type di ruang chat, nanti saya bacakan. Ini kita sama-sama bincangkan insya-Allah. Baik. Baik, kita sambung kepada ayat yang kedua. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ya, ini maksudnya demi Al-Quran yang mengandungi hikmah-hikmah dan juga kebenaran yang tetap kukuh. Baik. Jadi kita tengok yang pertama, ayat yang kedua ini Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan dengan bentuk sumpah. Wal Qur'anil Hakim, iaitu kita didatangkan dengan bentuk sumpah. Jadi macam mana kita nak tahu bahawa ianya bentuk sumpah? Iaitulah kita sebutkan demi Al-Quran. Dari sudut terjemahannya kita sebut apa? Demi Al-Quran. Sekejap ya. Maaf ada sikit gangguan. Baik. Jadi macam mana kita nak tahu bahawa suatu ayat itu adalah didatangkan dalam bentuk sumpah? Antaranya adalah kita tengok pada terjemahan. Terjemahan tu sebutkan demi Al-Quran, demi masa, demi waktu fajar, demi waktu subuh, demi waktu duha. Jadi demi-demi itu ia menunjukkan kepada sumpah. Baik. Apa peranan sumpah di dalam Al-Quran? Apakah elemen-elemen yang ada pada sumpah? Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Rabb, sebagai Tuhan, sebagai ilah yang disembah. Allah Subhanahu Wa Taala tidak memerlukan, asalnya tidak memerlukan kepada sumpah dalam nak menyatakan sesuatu. Ya. Contoh, kalau kita sebutkan ada kuasa yang lebih tinggi daripada kita, katakanlah raja ataupun agung, kan? Jika mana agung nak menitahkan sesuatu perkara, kan? Jadi agung menitahkan bahawa, contoh, katakanlah menitahkan bahawa pada hari ini diberikan cuti am kepada semua. Contoh diberikan cuti am kepada seluruh rakyat Malaysia. Ada disebabkan kepada peristiwa-peristiwa yang tertentu. Jadi walaupun ia tak didatangkan dengan saya bersumpah bahawa hari ini, maknanya tak didatangkan dalam bentuk sumpah. Maknanya kita mendapatkan arahan tersebut dan kita alert dan kita melaksanakannya. Maknanya hari ini mungkin cuti disebabkan titah daripada raja. Walaupun tanpa dengan sumpah, sebab antara peranan sumpah ini adalah untuk menguatkan berita, untuk menguatkan perkara yang disebutkan. Kalau dulu kecil-kecil saya dulu, maknanya kalau kita bersama dengan kawan-kawan kan, bila kita nak sebutkan benda ni, kita tak buat ke, kalau ada orang tuduh kita ada ambil orang lain ke, kita kata wallahi aku tak ambil.
Wallahi aku tak buat kan. Jadi sebab apa kita sebutkan sumpah tersebut adalah kerana untuk memberatkan perkara yang sedang kita sebutkan. Dengan maksud kalau ia untuk menafikan sesuatu, maka kita menafikan dengan sesungguhnya. Kalau kita nak menyatakan sesuatu, maka kita nak menyatakan, nak menegaskan dengan sesungguhnya. Kan? Tetapi dalam satu keadaan, apabila macam tadi, apabila seseorang yang memiliki kekuasaan, yang ini ada orang yang berada di bawahnya, di bawah kepimpinannya. Jadi kalau tanpa perlu dia menyatakan sumpah pun, maka arahan apa yang telah disampaikan itu adalah sesuatu yang perlu dituruti dan juga sesuatu yang perlu dilaksanakan. Walillahil masalil a'la. Jadi kalau kita sebutkan Allah Subhanahu Wa Taala raja bagi sekalian raja, dan pemerintah dan juga pencipta, pentadbir alam ini, maka kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak menurunkan sumpah sekalipun, maka ia juga tetap membawa maksud setiap daripada ayat Al-Quran itu didatangkan dengan ketegasan. Makna dengan maksud menegaskan isi kandungannya sama ada dalam bentuk suruhan ataupun dalam bentuk larangan. Namun ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan sumpah, maka sudah tentulah apa yang disumpahkan itu ini mengandungi ketegasan yang sangat tinggi dan juga untuk sama ada nak menegakkan hujah yang dibawa oleh perkara tersebut ataupun nak menolak keraguan yang ada pada perkara tersebut. Jadi kalau kita sebutkan tadi, kalau Allah Subhanahu Wa Taala yang asalnya kalau tidak bersumpah pun telah menyatakan Al-Quran daripada satu autoriti, sebab nanti akan disebutkan Tanzilal Azizir Rahim. Aziz ni maknanya yang berautoriti. Allah Subhanahu Wa Taala yang berautoriti ke atas kita semua hamba-Nya ini menurunkan Al-Quran, maka itu menunjukkan kepada ketegasan dan kemestian untuk kita melaksanakannya. Tetapi ditambahkan lagi dengan sumpah, jadi menunjukkan betapa kuat dan beratnya dari sudut apa yang nak disampaikan. Jadi kenapa saya sebutkan benda ni? Kerana kadang-kadang kalau kita dalam orang sebagai orang Melayu, kan, kita juga guna sumpah ni tapi jarang-jarang. Biasanya dalam mahkamah, kan, kalau yang dilantik menjadi menteri ke apa ke, maknanya angkat sumpah dan sebagainya. Jadi kita jarang guna. Tapi orang Arab ni, sumpah ni adalah satu benda yang biasa pada mulut dia. Wallahi, wallahi. Kan? Benda yang biasa pada mulut dia. Jadi bila sesuatu yang didatangkan dengan sumpah itu bagi mereka berat. Kan? Bagi mereka nak menolak benda yang didatangkan dengan sumpah itu sukar. Kan? Jadi saya nak bawa tuan-tuan dan perempuan, maknanya kita memahami maknanya graviti, beratnya orang musyrikin merasai bila Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan Al-Quran itu adalah bijaksana. Beratnya orang muslimin merasai dari sudut dan kandungan nak menyatakan bahawa tidak ada keraguan kepada Al-Quran ini apabila ia didatangkan dengan sumpah. Baik. Jadi wal Quranil Hakim. Kalau kita tengok di dalam Al-Quran, yang ni saya suka untuk membawakan kepada tuan-tuan dan perempuan. Yang ni kalau ada benda-benda yang kita boleh fahami. Yang ni kita belajar dalam surah Yasin ini tentang saya selitkan dengan ulumil Quran. Jadi ini kaedah-kaedah dalam memahami Al-Quran. Mudah-mudahan dengan kefahaman kita terhadap ulum Quran pada perbincangan kita ini, ia membantu untuk kita memahami ayat-ayat yang lain. Kerana ia adalah kaedah untuk memahaminya. Contoh, yang ini Al-Qasam. Yang ini sumpah di dalam Al-Quran. Baik. Yang pertama, bila kita sebutkan sumpah dalam Al-Quran ini, ada 3 elemen penting. 3 elemen penting yang menunjukkan kepada sumpah ataupun nak membawakan maksud penerangan kepada sumpah tersebut.
Baik. Yang pertama adalah tentang huruf-huruf sumpah. Sebab apa huruf sumpah ini penting? Kerana dia akan membantu kita untuk memahami akan uh, memahami tentang sumpah itu. Untuk kita tahu, kita kenal sumpah tersebut. Uh, jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam Al-Quran adanya 3 huruf sumpah. Huruf waw, huruf ba dan huruf ta. Wallahi, wabillahi, watallahi. Kan? Kalau kita dengar dalam mahkamah ataupun orang yang bersumpah kan. Wallahi, waw, wabillahi, ba, watallahi. Ha. Mungkin huruf ba dan juga huruf ta pun maknanya jarang digunakan. Banyak huruf waw. Kan? Dan huruf waw ni selain daripada sumpah ada banyak kegunaannya. Kan? Ada waw yang menunjukkan kepada dan. Kan? Jadi macam mana kita nak tahu? Antaranya adalah pada permulaan surah. Dan perkataan tersebut yang mana disumpahkan itu dia akan berbaris bawah di hujungnya. Wal asri. Kita sebut wal asri kalau kita nak sambung. Wal asr. Jadi dan cara yang seterusnya adalah dengan kita tengok terjemahan dan ia menulis perkataan demi itu, maka itu adalah merupakan sumpah. So huruf yang pertama adalah mengenali sumpah itu adalah melalui hurufnya. Huruf waw, huruf ba, contoh waw wal asr. Huruf ba, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wa aqsamu billah. Billah itu adalah menunjukkan kepada sumpah. Qalu tallah laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna la khati'in. Yang ini dalam surah Yusuf. Yang ini ketika mana abang Nabi Yusuf itu telah mengenali Nabi Yusuf setelah berjumpa kembali 40 tahun kemudiannya. Mereka bersumpah. Qalu, mereka berkata tallah, maksudnya Allah. Mereka bersumpah atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan sesuatu yang layak bagi Nabi Yusuf yang melebihi dari sudut kelebihan-kelebihan daripada alaina, daripada kami. Ini daripada abang-abang Nabi Yusuf itu sendiri. Baik. Itu yang pertama berkaitan dengan huruf sumpah. Itu elemen yang pertama. Saya sebut tadi ada 3 elemen. Elemen yang kedua, elemen sumpah yang seterusnya adalah yang disebut sebagai muqsamun bihi. Muqsamun bihi, iaitu yang disumpah dengannya. Iaitu subjek ataupun perkara yang disumpahkan dengannya. Dan yang kedua adalah muqsamun alaih, yang disumpah berkenaannya. Iaitu kita boleh katakan muqsamun alaih ini juga adalah apakah faktor Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan sesuatu perkara. Baik. Kita tengok satu persatu. Baik, muqsamun bihi, iaitu subjek, iaitu apa yang Allah Subhanahu Wa Taala gunakan untuk bersumpah. Banyak dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan namanya sendiri. Macam kita sebut wa aqsamu billah, qalu tallah. Itu adalah bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita pun bersumpah wallahi, wabillahi, watallahi. Ini semua dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang orang Arab ni dia bersumpah dengan apa? Wa bi rabbil Ka'bah. Dengan Tuhan yang mana menguasai ataupun yang mentadbir Kaabah, menjaga Kaabah. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta, Allah Subhanahu Wa Taala boleh bersumpah di dalam Al-Quran dengan makhluk-makhluk ciptaannya. Antaranya adalah masa. Allah bersumpah dengan wal fajr. Allah Subhanahu Wa Taala sumpah dengan wad duha. Allah Subhanahu Wa Taala sumpah dengan wal asr, wal lail dan sebagainya. Jadi ad-duha, waktu subuh, waktu malam itu adalah subjek yang disumpah, yang disebutkan sebagai muqsamun bihi.
Cuma kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak dibenarkan untuk bersumpah selain atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh bersumpah dengan masa, kita tak boleh bersumpah dengan objek-objek ataupun subjek yang lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa, dalam hadis Nabi SAW sebut dalam riwayat Tirmizi, man halafa bi ghairillah faqad kafar au asyrak. Sesiapa yang bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia telah kafir ataupun musyrik. Ini kerana seolah menduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita nak bersumpah, macam selalu kita sebut, makna wallahi wabillahi watallahi, ataupun kita bersumpah macam orang Arab sebut wabirabbil Ka'bah. Jadi yang menunjukkan kepada zat dan kepada sifat Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang kita boleh gunakan untuk, maknanya untuk bersumpah, kita manusia. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta, Allah Subhanahu Wa Taala boleh bersumpah dengan segala dan sekalian makhluknya. Baik. Itu muqsamun bihi, subjek yang disumpah. Dan lebih penting sebenarnya adalah untuk kita mengetahui kenapa sesuatu subjek itu digunakan untuk bersumpah. Ataupun kita kata jawabul qasam. Ini jawapan kenapa sumpah itu didatangkan. Ataupun kita sebut juga sebagai muqsamun alaih, yang disumpah berkenaannya. Ini kenapa ia disumpah? Apa kaitan dengan sumpah dengan mesej yang nak disampaikan? Okey, saya bagi contoh. Sebelum kita masuk kepada surah Yasin, contoh kalau kita ambil surah Wad-Duha. Bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut Wad-Duha wal laili idza saja, ini dua sumpah di situ, demi waktu duha dan demi waktu malam ketika mana ia masuk pekat, gelap gelita. Wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah meninggalkan kamu dan tidak pula kamu berada dalam keadaan gila. Baik. Jadi ayat ini ataupun surah ini disebutkan dalam riwayat Bukhari bahawa ia diturunkan kerana Ummu Jamil, iaitu isteri Abu Lahab. Yang mana Abu Lahab ni juga merupakan jiran Nabi SAW. Yang mana isteri Abu Lahab ni ketika mana permulaan Nabi SAW menyampaikan dakwah secara terang-terangan, ada satu fatrah masa yang mana wahyu itu terputus, berhenti sekejap. Dalam tempoh, kalangan ulama beza pandangan. Tapi kita katakan pandangan yang jumhur adalah 6 bulan. Maksudnya 6 bulan tidak diturunkan wahyu. Jadi Nabi SAW sebagai orang yang menanti-nantikan wahyu untuk maknanya disampaikan, untuk maknanya nak mengubah masyarakat ni macam mana. Bila tak diturunkan wahyu ni, Nabi rasa gelisah, ternanti-nanti, tertunggu-tunggu. Sedangkan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala maknanya menurunkan ayat Quran itu perlahan-lahan, terutama di permulaan supaya tak terlalu terkejut. Dengan banyaknya maknanya dari sudut perintah dan sebagainya. Jadi Ummu Jamil ni ketika mana tengok Nabi SAW ni seolah duk ternanti-nanti mana wahyu tak turun-turun ni, Ummu Jamil ni kata apa? Syaitan kamu telah meninggalkan kamu. Dia merujuk ke syaitan tu, merujuk pada Allah lah. Kan? Dia biadabnya ni maknanya sebutkan syaitan kamu telah meninggalkan kamu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kemudiannya turunkan surah Wad-Duha. Allah kata Wad-Duha, demi waktu duha dan demi waktu malam yang gelap pekat, Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah meninggalkan kamu. Dan tidak pula kamu berada dalam keadaan gila. Sebab apa? Ummu Jamil kata Nabi gila sebab Nabi duduk jalan keliling-keliling duduk tunggu mana wahyu tak turun-turun kan. Baik. Hikmahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala gunakan Wad-Duha. Waktu duha adalah waktu sekarang waktu duha adalah waktu yang tenang kan. Mana kita bangun pagi fresh kan. Lepas kita dah bersarapan kan, kita berada dalam keadaan cergas. Dalam keadaan mungkin 68 orang masya-Allah kan. Sekarang ini berada dalam ruang Zoom ini, mana kita berada dalam keadaan cergas. Kita nak mendengar, kita nak bersama memahami kan.
Waktu yang mana kita berada dalam keadaan gembira, dalam keadaan bertenaga, kan? Dalam keadaan mungkin banyak idea, kan? Mudah nak tangkap sesuatu waktu pagi, kan? Sedangkan waktu malam, walail, maknanya bukan sekadar malam, idza saja, yakni ketika mana dia masuk, maknanya dengan maksud malam yang gelap pekat. Kalau kita malam mungkin masuk tengah malam lah, 12 ke pukul 1 pagi ke, kan? Kan manusia apabila berada dalam kebuntuan, kan? Walaupun dia duduk di bawah, kan, sinaran matahari yang terang benderang, tetapi pandangannya ataupun apa yang difikirkan tu gelap, kan? Pandangannya tu seolah macam tak nampak idea, tak nampak jalan, kan, untuk dia keluar daripada masalah ini. Seolah Allah Subhanahu Wa Taala nak kata kepada Nabi SAW dengan ayat Wadduha, ketika mana kamu berada dalam kesenangan, jika ni kamu berada dalam kegembiraan, dan juga ketika mana kamu berada dalam kesedihan, berada dalam keadaan dalam keadaan kebuntuan, maka Allah Subhanahu Wa Taala, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah meninggalkan kamu. Seperti mana kata Ummu Jamil itu, kan, maka Allah Subhanahu Wa Taala balas kepada Nabi SAW, jangan kamu rasa susah hati, kan. Dalam keadaan kamu gembira, kamu bahagia, kamu tenang, kamu uh, dalam keadaan yang seronok, Allah tak tinggalkan. Dalam keadaan kamu sedih, dalam keadaan kamu buntu pun Allah Subhanahu Wa Taala tak tinggalkan. Jadi digambarkan dengan sumpahnya dengan bentuk masa. Jadi jawab kepada sumpah itu, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, yang disebutkan sebagai muqsamun alaih itu perkara yang penting untuk kita tahu, supaya kita tahu apa sebab Allah Subhanahu Wa Taala sumpah dengan, kan, dengan masa ni, waktu duha ni. Begitulah juga maknanya dengan waktu-waktu yang lain. Ini ada hikmah-hikmah yang lain yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan hikmahnya itu jawab, kan, kepada sumpah yang digunakan itu pada ayat-ayat yang seterusnya. Baik. Jadi kita sebutkan tadi bahawa peranan sumpah ni, 3 elemen sumpah, saya ulang. Yang pertama dari sudut huruf sumpah, untuk kita kenal terlebih dahulu ayat itu ataupun perkataan itu adalah sumpah. Yang kedua adalah muqsamun bihi, iaitu perkara subjek yang digunakan untuk bersumpah. Kita sebagai manusia, hamba Allah Subhanahu Wa Taala tak boleh bersumpah selain daripada nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga yang lebih penting, iaitulah muqsamun alaih ataupun jawabul qasam. Ini sebab apa Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan sesuatu subjek tersebut. Baik. Jadi saya sebutkan tadi bahawa peranan sumpah ini, ini didatangkan berperanan untuk menguatkan berita. Ini untuk menyatakan tentang sesuatu perkara itu adalah sesuatu benda yang besar. Di samping itu nak menguatkan berita dan menghilangkan keraguan sebarang syak, menolak sebarang keraguan. Menghilangkan syak ni lebih kepada orang yang dah beriman. Maknanya kadang-kadang kita beriman, syak ni maknanya 50-50 lagi. Jadi nak tambahkan keyakinan terhadap Al-Quran, maka didatangkan sumpah dengan Al-Quran, wal Quran. Untuk menolak sebarang keraguan. Ini keraguan-keraguan yang ditimbulkan bagi orang yang mungkin belum beriman, tapi dia ada kecenderungan untuk beriman. Cuma banyak sangat keraguan pada dia, mana nak menolak keraguan-keraguan itu, maka Allah datangkan sumpah. Menegakkan hujah bagi mereka yang mana menolak tentang kebenaran Al-Quran, maka Al-Quran datang untuk menegakkan hujah bahawa Al-Quran itu bersifat hakim, bersifat bijaksana. Baik. Wal Quran nil hakim. Al-Quran dan kebijaksanaan. Baik. Jadi sebagaimana saya sebutkan pada minggu yang lalu, maknanya perbincangan kita ini agak sedikit berlahan. Yang ini saya maksudnya saya sikit-sikit. Dan saya cuba untuk mendetailkan perkara-perkara yang penting supaya bila kita memahami perkataan ataupun ayat ini, kita boleh faham ayat yang lain juga.
Itu kaedahnya. Baik. Wal Qur'anil Hakim. Jadi wow, jadi menunjukkan kepada sumpah, dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan Al-Quran, dan Al-Quran itu disifatkan sebagai hakim, bijaksana. Baik. Kalau kita tengok dalam Quran, ada beberapa perkataan yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang merujuk kepada Al-Quran. Yang paling popular ada dua lah, iaitu Quran sendiri. Contoh Allah kata syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Jadi maknanya perkataan Al-Quran itu disebutkan. Kemudian yang kedua yang popular yang disebut dalam Quran adalah perkataan Al-Kitab. Walaupun dalam Quran perkataan Al-Kitab tak semestinya merujuk kepada Al-Quran, boleh juga merujuk kepada kitab-kitab Samawiyah yang terdahulu. Tapi perkataan Al-Kitab juga antara yang digunakan untuk merujuk kepada Al-Quran. Contoh dalam suratul Baqarah, Zalikal kitab la raiba fih. Itu adalah kitab. Ini merujukkan kepada Al-Quran yang tidak ada keraguan terhadapnya. Jadi ada nama-nama lain Quran, ada nama Furqan, ada nama Az-Zikr, dan sebagainya. Namun dua ini adalah yang paling masyhur, yang paling banyak digunakan dalam Al-Quran. Baik. Persoalannya, Al-Quran dengan Al-Kitab, asasnya Al-Quran dan Al-Kitab itu samalah. Mushaf kita yang kita ada ni, inilah Al-Quran dan inilah Al-Kitab. Dia tak ada dibezakan dari sudut adakah Quran itu lain, kitab itu lain, tak. Kalau Al-Quran itu inilah Qurannya, Al-Kitab yang merujuk kepada makna Quran itu inilah kitabnya. Itu asasnya. Namun di dalam Al-Quran, ketika mana dari penggunaan istilah tu pada tempat-tempat yang tertentu. Penggunaan istilah pada tempat-tempat yang tertentu itu dia ada makna dan ada kesan dia. Dengan maksud, contoh dalam ayat yang kedua. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tak sebut wal kitabil hakim? Kenapa dalam ayat dalam suratul Baqarah Allah kata zalikal Quran la raiba fi? Ini dari sudut dipanggil isti'mal, penggunaan. Penggunaan sesuatu perkataan dalam Al-Quran, dia ada sebab dia. Dia ada rahsia, ada hikmah dia. Kenapa Allah guna perkataan ni, tak guna perkataan ni? Walaupun ia merujuk kepada perkataan yang sama. Kerana dalam Al-Quran, kaedahnya, tidak ada satu perkataan walaupun diterjemahkan dalam bahasa kita, bahasa Melayu kita sama. Tidak ada benda yang sama kalau dua itu lafaz yang berbeza. Contoh, kita sebut takut di dalam Al-Quran. Takut dalam Al-Quran disebutkan dalam dua perkataan. Khasyah dan juga khauf. Khasyah ni apa? Contoh dalam surah Fatir, Allah Subhanahu Wa Taala sebut innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang benar takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah daripada kalangan orang yang berilmu. Bukan ulama din saja, orang-orang yang berilmu. Makna kata sesiapa juga kita, dalam bidang apa juga kita, ilmu yang kita ada itu sepatutnya membawa kita dekat dan takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Perkataannya khasyah. Yang kedua adalah khauf. Ini kita sebut dalam surah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam surah dalam surah As-Sajdah. Dalam surah As-Sajdah, ini kita sebutkan pada ayat yang berkaitan dengan berkaitan dengan sajadah itu. Ini Allahumma salli ala Muhammad. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Perkataan khauf itu merujuk kepada takut. Baik. Apa beza antara khasyah, takut, dengan khauf, yang takut? Terjemahannya kalau tuan-tuan tengok, sama dia sudut terjemahannya. Tapi makna dia berbeza. Makna penggunaan dalam Quran berbeza. Khasyah membawa maksud takut yang membawa kita nak dekat kepada perkara yang ditakuti. Takut yang membawa kita kepada tazallul, kepada kehinaan, rasa kehinaan.
Ia ini takutkan Allah Subhanahu Wa Taala, pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bila takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita buat apa? Rasa semakin nak mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, asbab kepada ketakutan. Itu dipanggil sebagai khasyah. Tapi takut dengan perkataan khauf, ia adalah takut yang kita nak menjauh. Kalau kita takut biasa kan, takut dengan binatang buas ke, takut dengan tak kiralah apa yang kita takutkan, binatang liar dan sebagainya, kita sebutkan sebagai khauf. Kerana takut khauf inilah takut untuk kita menjauhkan diri daripada perkara yang kita takuti. Kan? Jadi dalam Quran, bila guna perkataan khauf, ia merujuk kepada takut untuk kita menjauhkan perkara yang kita takut. Antaranya digunakan kepada azab Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana dalam surah As-Sajadah. Khaufan wa tama'an. Kenapa disebutkan khauf? Kerana takutkan, ini merujuk kepada azab Allah Subhanahu Wa Taala, dan tamak. Wa tama'an. Tamak maknanya inginkan banyak kelebihan dan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu disebutkan khauf. Dalam ayat lain disebutkan khasyah. Jadi saya nak sebutkan pada tuan-tuan dan puan adalah poinnya, apabila sesuatu perkataan digunakan pada tempatnya yang tertentu, bukan di tempatnya yang lain, dan tidak boleh digantikan dengan tempat yang lain, ataupun perkataan yang lain, macam kita sebut wal Quran, tak boleh digantikan. Kita nak baca wal kitab, sebab apa kita kata sama je Quran dengan kitabnya, sama kan, Quran sebut juga kitab, tak boleh. Kerana apa? Bukan sekadar sebab ianya Al-Quran penyusunannya, tetapi di sana juga maknanya mengandungi hikmahnya. Okey, baik. Al-Quran. Perkataan Al-Quran itu sendiri. Yang pertama, Al-Quran, perkataan Al-Quran itu adalah perkataan yang tidak pernah digunakan oleh masyarakat Arab. Perkataan Al-Quran. Sebab sesuatu yang dibaca oleh manusia disebutkan sebagai makruh. Sesuatu yang dibaca, makruh, sesuatu yang dibaca. Al-Quran, dia berasal daripada perkataan ataupun kata akar qara'a. Qara'a, Quran. Yang ini qara'a ditambahkan dengan alif nun. Qara'a, qaf, ra, hamzah, ditambahkan dengan alif nun, digabungkan hamzah dengan alif, maka disebut Quran. Kita ada apa macam kening tu kan, macam mat wajib tu, Quran, disebutkan dengan Quran. Sesuatu yang ditambahkan dengan alif nun di dalam bahasa Arab, dia membawa makna yang bersangatan, berlebihan. Contoh, kita nak masuk bulan Ramadan. Kenapa Ramadan disebutkan dengan Ramadan? Yang asalnya perkataan Ramadan, yang menunjukkan kepada keadaan sesuatu cuaca yang sangat panas. Bila disebutkan Ramadan dengan tambah alif nun, maka dia merujuk kepada sesuatu keadaan yang sangat-sangat panas. Kita sebutkan korban, asal daripada perkataan qaruba, yang membawa maksud dekat. Bila ditambah dengan alif nun, merujukkan sesuatu perbuatan yang mendekatkan dengan sangat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu sunat, hukumnya sunat muakkad, korban. Jadi nak sebutkan dalam bahasa Arab, sesuatu yang ditambah alif nun, dia menunjukkan kepada sesuatu yang bersangatan. Sebagaimana sifat Allah Ar-Rahman, Rahmah, Rahimah tambah alif nun. Rahman menunjukkan kepada rahmat Allah yang tidak ada batasan kepada sekalian manusia, sekalian makhluk, yang beriman tak beriman, yang bernyawa tak bernyawa, kan? Rahman, kan? Yang ini menunjukkan kepada sesuatu yang bersangatan. Baik. Jadi Quran, qara'a tambah alif nun, yang ini disebutkan dengan perkataan Quran, menunjukkan sesuatu yang bersangatan dengan maksud sesuatu yang akan dibaca. Sebab qara'a itu baca. Sesuatu yang akan dibaca berulang kali, dan ianya tidak akan pernah
bosan. Ha. Siapa kat sini yang mana kita bosan baca surah Fatihah? Berpuluh tahun dah kita maknanya hidup, kita solat, kita baca surah Fatihah. Paling kurang maknanya sehari 17 kali. Paling kurang. Siapa yang rasa, bosan Ustaz, baca surah lain pula lah. Nak buka majlis kan. Baca surah lain, tak ada. Sebab itu memang sifat yang Allah berikan kepada Quran yang akan dibaca dan dia tidak akan pernah menimbulkan kebosanan. Siapa yang baca Quran dia bosan? Tak ada. Tak ada orang yang mana bila dia baca, bosan lah baca Quran. Kalau bosan itu bukan kerana Quran tapi kerana diri dia. Yang maknanya tidak merasai dari sudut keagungan, tak menghadirkan keagungan Quran. Baik. Jadi bila kita sebutkan qara'a dengan mana Quran, yang ini sesuatu yang dibaca berulang kali, maka memang logik ianya tidak pernah digunakan, perkataan Quran itu sendiri tak pernah digunakan oleh orang Arab sebelumnya. Kerana tidak ada kitab yang mana dibaca berulang-ulang kali tanpa bosan. Seperti mana Quran. Jadi nak sebutkan kepada kita tuan-tuan dan puan-puan, perkataan Al-Quran itu sendiri adalah perkataan yang tak pernah terfikir oleh orang Arab untuk menamakan mana-mana bacaan mereka dengan Quran. Mereka akan mereka akan kata sesuatu yang dibaca itu adalah makruh. Sesuatu yang dibaca disebut sebagai makruh. Daripada perkataan qara'a lah. Tapi dia punya pecahan perkataan tu beza sikit. Makruh yang mana yang dibaca. Jadi perkataan Quran tu tak pernah terfikir. Sama juga macam nama Nabi. Muhammad. Tak pernah ada orang nama Muhammad selain daripada Nabi SAW. Sebelum Nabi. Selepas pada tu ramailah. Sebelum dari Nabi tak ada pernah pun nama Muhammad. Jadi perkataan Quran itu sendiri, perkataan itu sahaja pun tak pernah terfikir oleh orang Al-Quran nak menamakan kitab mereka sebagai Quran. Apatah lagi bila disebutkan Alif Lam, wal Quran, Alif Lam itu merujuk kepada ma'rifah. Merujuk kepada kata nama khas. Ya, ini Al-Quran yang dimaksudkan itu Al-Quran kita inilah. Yang khusus yang merujuk kepada wal Quran. Baik. Baik. Kemudian Al-Quran, bila kita sebutkan membaca Al-Quran, maka perbuatan membaca itu di dalam Al-Quran dia ada dua perkataan. Yang pertama kita sebut qiraatul Quran, qiraah kan, Quran. Dan yang kedua kita juga menggunakan perkataan itu iaitu tilawatul Quran. Tilawatul Quran. Baik. Apa beza antara Quran dengan tilawah? Sedangkan maknanya kalau contoh dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang perkataan Quran biasanya dikaitkan dengan iqra, dengan qiraah. Sedangkan al-kitab, perkataan kitab dikaitkan dengan perkataan tilawah. Tilawah. Contoh Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah kata utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Utlu, perkataannya adalah tilawah. Utlu ma uhiya ilaika, apa yang aku wahyukan kepada kamu ataupun apa yang diwahyukan kepada kamu daripada Al-Kitab. Al-Kitab di situ merujuk kepada Al-Quran. So maksudnya di sini saya nak sebutkan, kalau perkataan Quran biasa digandingkan dengan perkataan qara'a, qiraatul Quran. Manakala Al-Kitab biasa digandingkan dengan tilawah. Apa beza antara qara'a dan juga tala ataupun tilawah? Tilawah dari perkataan tala. Jadi qiraah ini lebih umum kepada semua jenis bacaan. Sama ada tertulis ataupun tidak. Yang ni saya silap sikit. Bila saya rujuk balik dalam kamus. Maksudnya bahasa Inggeris. Qiraah itu membawa maksud recite. Bukan read. Terbalik. Recite. Okey, recite ni apa maksudnya? Ya, ini sesuatu yang kalau kita sebutkan, sesuatu yang tertulis ataupun recitation, bacaan
berdasarkan pengulangan. Itu yang didapat, yang cara Nabi SAW dapatkan. Jadi Nabi dapatkan Quran itu dengan cara apa? Malaikat Jibril membaca pada Nabi dan Nabi mengulang bacaan yang dibaca oleh malaikat Jibril. Jadi itu panggil recitation. Ataupun kita boleh maksudkan recitation ini adalah sesuatu yang tertulis. Maknanya baca kan. Kan. Manakala tala ataupun tilawah adalah sesuatu pembacaan yang bersifat tertulis dan pembacaan yang membawa juga kepada kefahaman. Sebab itu pada permulaan Nabi SAW diberikan wahyu, Allah kata apa? Iqra. Baca. Bacalah. Tapi setelah mana wahyu diturunkan, ini banyak wahyu diturunkan, Quran, maka Allah mengubah perkataan Iqra, Allah kata apa? Utlu. Saya bacakan tadi. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhiya ilai. Allah tak kata Iqra ma uhiya ilai, tak. Tapi utlu. Makna utlu itu adalah read and understanding. Baca dan juga cuba untuk memahaminya. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Yasin, kita nak balik kepada surah Yasin. Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan wal Quran. Apa hikmahnya? Kerana surah ini adalah surah Makkiyah yang mana khitab. Khitab ni maknanya sasarannya itu adalah antaranya audien. Sasaran surah Makkiyah ni adalah orang musyrik. Orang musyrikin ketika Makkah, orang Quraisy. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan wal Quran, ia menunjukkan seolah nak sebutkan Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi SAW live itu, dibaca live. Sebab apa saya sebutkan live? Maknanya sebab bila malaikat Jibril baca, Nabi bacakan balik. Dia macam berlaku live, kan? Directly. Bila malaikat Jibril baca pada Nabi, Nabi kumpulkan sahabat ataupun kadang-kadang Nabi mengumpulkan kabilah-kabilah Arab, Nabi membacakan Al-Quran, yakni live, turun kepada, dan Nabi SAW membaca secara berdepan. Baik, apabila kita katakan, contoh kalau kita sekarang ni tengah live lah juga kan, maksud dalam kelas kita ni kan? Bila kita live nak membacakan sesuatu yang tidak tercatat, contohlah kalau saya kan kelas ni, saya tak bawakan nota ni. Nota ni mungkin berguna juga pada tuan-tuan dan puan-puan, maknanya nak mengikuti live percakapan saya. Tapi saya sebagai orang yang menyampaikan juga, kalau membaca ataupun saya nak sampaikan ini dalam bentuk live kan, yang ini tidak ada catatan kan, yang saya boleh rujuk paling kurang poin-poin yang penting, maka mungkin saya akan bercakap dalam terabur, bercakap berterabur kan, isinya kan, tak boleh nak susun isi kan. Kalau kita tengok pembaca berita kan, nampak dia cakap steady je kan, tapi depan dia ada prompter kan, prompter dia panggil, yang mana dia boleh baca, dia ada perkataan yang turun, dia boleh baca kan. Jadi untuk maknanya mencantikkan bacaan dia itu dan mengurangkan kesilapan ketika mana ia membaca. Jadi Nabi SAW apabila diturunkan Quran, Nabi baca secara live, secara berdepan kepada audiens tanpa ada catatan. Mana ada catatan? Nabi tak boleh baca macam Quran kita baca sekarang ni, baca dengan catatan atas mushaf, dan tak ada pun catatan dalam bentuk mushaf pada zaman Nabi. Permulaan dalam bentuk mushaf ni zaman Abu Bakar. Tapi Nabi baca tanpa catatan itu tidak ada kecacatan. Tanpa cacatan, dia perkataan yang sama. Tanpa, ini nak sebut kecacatan ni, tanpa catatan tetapi tiada kecacatan. Itu nak sebutkan hikmah penggunaan Quran. Kan tadi disumpahkan dengan Quran, kerana nak menunjukkan Quran ni fully perfect. Walaupun tanpa catatan pada waktu tu, sebab perkataan yang digunakan adalah Quran, tapi di dalamnya tidak mengandungi sebarang kecacatan. Jadi nak menegaskan kepada orang musyrikin. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan sifat kepada Al-Quran itu dengan sifat hakim. Makna dengan sifat hakim. Baik, kalau kita terjemahkan makna hakim tadi adalah bijaksana.
Yang pertama, kalau kita katakan sesuatu yang tidak hidup, kan, kita tak kata bijaksana. Contoh kita kata buku, kan, buku ni bijaksana lah, kan. Kita tak kata buku ni bijaksana. Sebab apa? Sebab dia bukan hidup. Tapi kita kata, penulis ni memang kita baca buku dia ni, kita rasalah bahawa penulis ni seorang yang bijaksana. Dari sudut susunan je, dari sudut olahan je. Jadi kita kata bijaksana itu kepada sesuatu yang hidup. Sebab bijaksana ni dia terkait dengan, antaranya kalau manusia dia terkait dengan akal, kan, kebijaksanaan, kan. Jadi kita katakan kepada penulis ni bijaksana. Kita tak kata buku ni bijaksana, kan. Tak ada orang kata macam tu, kan. Tapi Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan bahawa Al-Quran itu hakim, mempunyai kebijaksanaan. Ia ini satu gelaran kebijaksanaan yang diberikan asalnya pada sesuatu yang hidup, tapi diberikan kepada Al-Quran. Jadi nak sebutkan bahawa Al-Quran ini mempunyai ruh, kan, yang ibarat sesuatu benda yang hidup, yang juga mampu untuk menghidupkan. Itu yang pertama. Yang ini Al-Quran adalah ibarat, maknanya sesuatu yang menghidupkan. Yang ini sesuatu benda yang hidup. Dan kita boleh dan mampu untuk berinteraksi dengan manusia. Kan? Kalau kita nak sebutkan, kita nak interaksi, boleh kita interaksi dengan pokok. Tak boleh sebab walaupun pokok itu hidup, tapi dia adalah satu benda yang bukan bijaksana. Kan? Tetapi Al-Quran nak sebut pada kita, macam mana kita boleh berinteraksi. Dan saya yakin tuan-tuan dan perempuan pernah berinteraksi dengan Al-Quran. Yang ini kita ada rasa gelisah apa semua, kita baca Quran. Kita baca Quran, tiba-tiba mungkin ayat yang kita baca tu sesuai dengan rasa keadaan kita. Kita rasa ayat ni sebenarnya ibarat macam Allah nak berikan kekuatan kepada kita, ataupun penyelesaian kepada masalah kita, kan. Jadi seolah-olah dia berinteraksi dengan kita. Sebab apa? Kerana Al-Quran walaupun ianya sebagaimana dari sudut luarannya dia sebagaimana buku, kan, dari sudut luarannya sama, ada kulit, ada kertas dan sebagainya, tetapi bacaannya, kandungannya, isinya itu hidup, kan. Dan ia memberikan kebijaksanaan. Bukan sekadar Quran itu bijaksana, dia juga menyampaikan kebijaksanaannya kepada orang yang membaca. Hari ini kita tengok, siapa yang menghafal Quran, mungkin anak-anak kita, mungkin cucu-cucu kita, mungkin saudara-saudara kita. Kita tengok pelajar Mat Al-Hafiz. Saya tak pernah jumpa pelajar Mat Al-Hafiz yang mana bila dia menghafal Quran, dia jadi makin tak cerdik. Bahkan sebaliknya, orang yang mana menghafal Quran, itulah orang yang mana selalu kita akan tengok dia ni lebih cerdik lebih pada orang lain. Kerana apa? Kerana Quran itu sendiri bersifat bijaksana dan dia menjadikan pembacanya, penghafalnya sebagai bijaksana. Bukankah kita sebutkan Yasin sebelum ini, yang mana dia menjadikan Nabi SAW itu bijaksana, dengan Al-Quran, dipandang sebagai orang yang bijaksana kerana mampu untuk menyebutkan perkataan yang bersifat terpisah, huruf-huruf yang terpisah, sedangkan Nabi SAW tak pernah belajar. Maka wal Quranil Hakim. Jadi Al-Quran itu disebutkan dengan sifat bijaksana. Yang bijaksana ini sifat yang diberikan sesuatu yang hidup, dan Quran itu adalah sesuatu yang hidup. Yang mampu untuk menghidupkan ruh kita dan juga mampu untuk kita berinteraksi dengannya. Ibarat satu benda yang hidup. Baik. Makna hakim itu, hikmah perkataan hakim disifatkan kepada Al-Quran. Namun makna hakim itu sendiri ada 3 makna hakim dalam Quran. Baik. Makna yang pertama, hakim disebut dengan perkataan hakim dengan makna sesuatu. Hakam syai' ini dalam segi bahasanya disebutkan dengan makna sesuatu yang tersusun ataupun yang terikat kemas. Dia juga disebut dengan perkataan hakim. Jadi kalau hakim pun menjadi hakim, maknanya dia nak kena tengok kronologi cerita, nak tengok kronologi kes, ada susunan fail dan sebagainya, supaya dia faham apa
kaitan-kaitan di antara kes mungkin dengan sebab niat jenayah dan sebagainya lah. Kan. Jadi dia kena tengok susunan kronologi tu. Kan. Keterikatan di antara satu sama lain. Maka Quran yang ini bersifat hakim dari sudut susunan hurufnya, kan. Susunan ayatnya, susunan surahnya. Nanti yang kita akan tengok, kan. Kemudian ini bila Allah kata wal Quranil Hakim pada surah Yasin ini, kita akan lihat dari sudut Quran. Contoh, wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Jadi susunan ayat kedua, ayat ketiga itu sahaja pun dah mempunyai maknanya. Kan? Baik. Keterikatan yang pertama, iaitu keterikatan dimaksudkan dengan keterikatan itu apa dia? Dari sudut susunan huruf, susunan ayat, susunan surah, antara surah yang kita sebutkan sebelumnya. Makna hakim juga disebutkan, makna hakim dari sudut bahasa dimaksudkan dengan makna ketepatan. Jadi Al-Quran mendatangkan berdasarkan keterikatannya itu ketepatan. Ketepatan dari sudut uslub bahasa. Kita sebut dari sudut pemilihan perkataan. Kita sebutkan tadi, Allah pilih perkataan Al-Quran, tak pilih perkataan Al-Kitab. Kerana apa? Kerana Al-Quran itu dipamerkan seolah ia turun secara live, tanpa catatan, tapi tidak ada kecacatan. Baik. Dan hakim, sudah tentu peranan hakim itu adalah untuk mendatangkan justice, keadilan. Maka Al-Quran juga menetapkan hukum-hukum kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Siapa yang follow hukum-hukum itu, maka dia akan mendapat ganjarannya. Siapa yang mengingkari, sudah tentu maknanya dia berhak untuk menerima balasannya. Kan itu makna, antara makna keadilan, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kamu beramal, kamu dapat ganjaran. Kamu tidak, maknanya tidak mendapat ganjaran ataupun mendapat balasan keburukan. Jadi itu makna hakim, makna Al-Quran ini dari sudut keterikatan ayat-ayatnya itu, susunan huruf ayat surah, dia menunjukkan kepada kebijaksanaan. Kan kalau kita baca buku, kita nak sebutkan bahawa seronok baca buku ni adalah apabila ayatnya itu cantik, kan, terikat, kita boleh faham satu persatu ceritanya yang disebutkan. Ketepatan, maknanya dari sudut penggunaan bahasa sedap dibaca, kita tahu dari sudut hikmahnya, kan. Dan keadilan datang sebab Al-Quran ini datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, datang daripada yang berautoriti, yang mana mengadili kehidupan manusia di dunia dan juga di akhirat. Maka sudah tentulah Al-Quran ini datang untuk menceritakan tentang hukum hakam, untuk mengadili manusia di hari akhirat kelak. Sebab tu Quran disebutkan hujjatun laka, iaitu hujah kepada kita. Yang ni apabila kita berpegang dengan Al-Quran, Al-Quran menjadi pelindung kita, ataupun hujjatun alaika, iaitu hujah ke atas kamu. Yang ni makna Al-Quran ini dengan isinya yang mana Allah dah turunkan kepada kita, kita tak memahaminya ataupun kita tidak melaksanakannya, dia hujah ke atas kita. Ni Allah dah sebut dalam Quran. Kenapa kamu tak baca? Kenapa kamu tak faham? Kenapa kamu tak amal? Auzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada Al-Quran menjadi hujah ke atas kita. Baik. Itu ayat yang kedua, wal Quranil Hakim. Kita ada lagi 13 minit. Kalau ada soalan. Okey. Ustaz. Ya. Kalaulah kata kita sekarang ni dalam proses belajar, kan. Ya. Jadi dalam proses belajar ni, kita kalau macam contohnya macam kita mengaji ataupun kita solat, kita masih lagi tak faham tentang makna-makna yang kita baca. Adakah disyorkan dalam kita nak baca ayat-ayat dalam solat ataupun kita mengaji, kita nak baca ayat yang sama je yang kita dah faham, ataupun kita boleh juga membaca ayat-ayat yang kita tak faham lagi, Ustaz, tapi kita mengaji dengan kita tajwid tu, kita insya-Allah kita tahu, tapi makna tu kita belum lagi faham, Ustaz. Okey, faham soalannya. Baik. Apa yang baik adalah kita membaca ayat-ayat yang kita faham. Asasnya macam tu. Sebab tadi saya sebut dalam surah Al-Ankabut,
Kan? Kita biasa dengar Allah dalam Quran kan, peranan solat itu dalam kehidupan kita. Kan? Inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kan? Kita bila dengar solat itu peranannya adalah untuk mencegah diri kita daripada fahsya, dosa-dosa yang berkaitan dengan syahwat, mungkar. Yang ini perkara-perkara yang manusia pun mengatakan bahawa itu mengingkarinya. Kan? Mengingkari perkara itu patut dibuat. Kan? Maknanya benda-benda yang bukan berdasarkan syahwat ni, syahwat apa ni, antara pusat dengan perut, pusat dengan lutut. Baik. Jadi ayat tersebut disebutkan dalam surah Al-Ankabut. Allah kata sebelum daripada inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kenapa kadang-kadang kita terfikir, kenapa solat aku ni dah lama, puluhan tahun, belasan tahun, tapi solat ni tak mampu lagi, maknanya nak mencegah diri kita daripada perbuatan mungkar, kan, ataupun fahsyak tadi. Kuncinya Allah sebut pada permulaan ayat. Permulaan ayat itu adalah ayat Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut ayat 45. Allah kata, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Itu ayat lengkap dia. Jadi nak sebutkan, sebelum Allah kata solat itu berperanan untuk mencegah kemungkaran, Allah kata utlu, baca. Kita sebutkan tadi, makna utlu itu adalah tilawah. Tilawah ni maknanya bukan baca saja, tapi read and understand. Baca dan cuba faham apa yang diturunkan kepada kamu daripada Al-Quran, daripada Alkitab. Kemudian, wa aqimis salah, baru dirikan salat. Kan? Jadi dengan bacaan yang difahami dan ia dibaca dalam solat, maka mudah-mudahan ia mendapat solat, peranan solat itu innas salata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Kan? Asasnya maknanya yang paling baik adalah kita baca ayat yang kita fahami walaupun berulang-ulang. Walaupun berulang-ulang. Namun itu sebagai motivasi kepada kita. Makna kata kalau kita rasa mana ayat ni dah asyik baca ayat ni, kita tambah ayat lain. Dan inilah masanya. Ramadan terutamanya itulah masanya, maknanya kita untuk tambah lagi. Tambah lagi kefahaman ayat, tambah lagi hafazan kita. Tambah lagi maknanya dari sudut bacaan. Ini kita cuba paling kurang maknanya kita faham dulu dari sudut juzuk amma. Banyak hari ni tafsir juzuk amma, tadabbur juzuk amma ada tafsir Hamka, tafsir Munir, tafsir. Ini kita baca, kita tambahkan bacaan tu hari-hari. Ini kita tidaklah perlu maknanya nak mendalami secara dalam sebagaimana mungkin apa yang saya bawakan, saya kongsikan hari ini. Jadi saya berkongsikan maknanya berdasarkan pengalaman dan sedikit bacaan yang saya baca daripada ulama-ulama yang terdahulu. Tapi mana kita baca, kita faham paling kurang, kalau tak baca tafsiran pun kita baca dari sudut terjemahan. Mana kita melalui ayat itu, kalau tak faham word by word pun kita faham surah tu cerita tentang apa. Gambaran, okey, contoh iza zulzilatil ardu zilzalaha. Kita faham ni gambaran tentang gempa. Betapa teruknya gempa, kan, apa yang berlaku di Turki sana, kan, kita boleh memahami apa mesej gempa nak bagi tahu kepada kita, sesuatu yang kita ada lama sekalipun dia boleh hilang dalam sekelip mata, kan. Sesuatu yang kita bina puluhan tahun dia boleh Allah ambil dalam sekelip mata saja, dalam beberapa second. Itu cara itu. Ini bukan semestinya maknanya kita kena faham satu word by word, satu-satu ayat tu. Tapi kita faham kandungan surah, kita faham maknanya mesejnya. Contohlah kata surah Yasin, kita tak mampu nak faham satu persatu pun. Jadi kita faham mukadimah saya sebutkan minggu lepas itu dah cantik dah. Dari sudut mana kita faham ayat surah ni nak cerita tentang apa, cerita tentang kekuasaan Allah. Kita dah faham ada idea dia, so kita baca pelan-pelan, sikit demi sikit, dari sudut terjemahan. Itu yang paling baiklah. Adapun tak ada salah pun. Kita baca tanpa maknanya kita fahami. Cuma kalau kita nak maknanya merasai kesan dia itu, itulah kaedahnya. Walaupun sebenarnya kalau kita solat tanpa kita memahami pun dia ada kesan. Bukan kata tak ada kesan, sebab solat ni sudah tentu ada kesan. Cuma lebih kesan tu.
Ini apabila kita faham. Samalah kalau kita mendengar kan imam baca dalam tarawih kan. Ayat yang kita tak faham mungkin kita dengar, mungkin imam mendayu-dayu baca, kita pun sedih jugalah baca kan. Sedih jugalah dengar kan. Tapi kalau kita faham tu, mana dia lagi rasa feel tu. Jadi kita nak rasa feel, itulah yang akan menyebabkan keteguhan dalam hati kita. Wallahu a'lam. Baik. Jadi saya masuk Ustaz, sikit. Saya masuk tidak apa. Saya masuk sikit, ada sebab ada 7 minit lagi. Saya masuk sikit berkaitan dengan ayat yang ketiga. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah seorang rasul daripada rasul-rasul yang diutuskan. Baik. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini, Allah mendatangkan dua bentuk penegasan ataupun dua huruf penegasan. Kalau saya patah balik, yang pertama Allah kata innaka, sesungguhnya engkau, laminal mursalin, salah seorang daripada rasul-rasul yang diutuskan. Jadi perkataan inna ini dan huruf lam di sini adalah fungsinya didatangkan menunjukkan kepada penegasan. Penegasan ke atas Nabi SAW bahawa Nabi SAW adalah rasul-rasul yang diutuskan. Baik. Jadi tadi kita sebutkan bahawa sumpah Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan Al-Quran. Subjeknya adalah Quran. Maka apakah jawab yang kita sebut muqsamun alaih tadi? Apakah jawab ataupun apakah ataupun sebab apakah Allah bersumpah dengan Quran? Maka tadi kita sebut perkataan Quran dipilih. Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan Al-Quran yang menunjukkan di dalamnya tidak ada cacat cela, di dalamnya tidak ada sebarang keraguan, di dalamnya tidak ada sebarang syak. Kita sebut peranan sumpah tadi kan. Maka di dalamnya juga memberitakan tentang kerasulan Nabi SAW. Makna kata, kalau benar kamu memahami tentang Al-Quran yang diturunkan, maka hendaklah maknanya membenarkan juga kerasulan Nabi SAW. Al-Quran yang mana disumpah dengannya tadi, yang tidak ada keraguan, tidak ada kecacatan, tidak ada sebarang kekurangan dan sebagainya, di dalamnya juga menyatakan tentang kerasulan Nabi SAW, maka kena meyakini bahawa apa yang Nabi SAW sampaikan itu adalah semuanya perkara yang benar. Innaka laminal mursalin. Bahkan dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan dua penegasan. Baik, kenapa dua penegasan? Kerana adanya pengingkaran. Jadi bila datang penegasan ini, sebab ada yang mengingkari. Kalau orang yang dia tak ingkar, maknanya dia cakap biasa, ayat Al-Quran dia tidak akan mendatangkan dalam bentuk penegasan. Tapi bila ada pengingkaran, sebab ia disasarkan kepada orang musyrikin setelah lama Nabi berdakwah, lebih kurang kita kata anggarkan 10 tahun Nabi telah berdakwah, maka mereka masih mengingkari. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun mendatangkan penegasan bahawa Nabi SAW adalah Rasul yang diutuskan. Jadi asasnya ayat ini nak khitab, nak sasarkan kepada orang musyrikin. Asasnya dengan menyatakan penegasan bahawa Nabi adalah seorang Rasul yang diutuskan. Tetapi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sasarkan ayat itu kepada Nabi? Soalan saya di permulaan tadi. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menujukan ayat itu kepada Nabi SAW? Innaka. Bukan Nabi tak tahu Nabi dah jadi Rasul. Dah 10 tahun Nabi menjadi Rasul. Baik. Tujuan Allah Subhanahu Wa Taala mensasarkan ayat ini kepada Nabi SAW dengan panggilan Yasin itu adalah yang pertama sebagai salah satu pengiktirafan. Dan masa yang sama adalah motivasi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Apa makna pengiktirafan? Kerana kalau kita sebutkan dalam latar belakang ayat ataupun latar belakang surah ini, saya sebutkan pertemuan yang lalu bahawa surah ini disebutkan oleh Al-Maududi, kira-kira ia diturunkan
selepas daripada Nabi SAW balik daripada Taif. Kan? Kita tahu apa yang berlaku di Taif. Kita tahu bahawa apa rintihan Nabi SAW di Taif. Allahumma inni ashku du'afa quwwati wa qillata hillati wa hawani 'anil nas. Kan? Anta rabbi wa anta rabbul mustad'afin. Kan? Ila man takuluni ila ba'idin yatajahamuni am ila aduwin malaktahu amri. Jadi itu adalah syakwa, ada rintihan Nabi SAW. Kan? Seolah Nabi kata wa qillata hillati. Yang ini kerana kekurangan dari sudut hillah ataupun dari sudut gerak kerja, cara aku bekerja, cara aku menyampaikan dakwah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala datang. Bukan masalah kekurangan. Bukan masalah kekurangan hillah. Masalah dia orang yang tak mau terima. Nabi SAW tak mempersalahkan dia orang. Tapi Allah kata bukan masalah itu. Tapi masalah mereka tak mau terima. Allah berikan pengiktirafan engkau adalah tetap seorang Rasul. Kan? Dan juga bila kita juga kan manusia, bila kita bertegas dengan sesuatu perkara, kan? Kita berpegang dengan satu perkara, kita sampaikan orang tolak, kita sampai orang tolak, kita sampai orang tolak. Maknanya tak ada langsung orang yang terima ataupun yang terima pun mungkin sikit. Kan? Ini ia akan mungkin membuatkan bila sampai satu masa kita terfikir, benar ke apa yang kita buat ni? Kan? Betul ke apa yang kita buat ni? Kalau betul, kenapa orang tak mau terima? Maka Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan pengiktirafan dalam masa yang sama, motivasi pada Nabi SAW. Pengiktirafan sebab apa? Engkau memang adalah seorang Rasul. Apa yang kau buat tu betul dah. Kan? Tapi mereka yang tak mau terima. Kan? Dan dalam masa yang sama, motivasi untuk kekal, untuk menyampaikan, untuk berdakwah. Kan? Sebab itu nanti ada kisah dakwah. Kan? Ada motivasi kepada Nabi SAW untuk kekal, untuk menyampaikan dakwah. Dan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tak khitab, tujukan kepada orang musyrikin directly? Kerana tak ada guna pun sebut terus kepada mereka. Sebab apa? Sebab mereka berada dalam pengingkaran, dalam keingkaran. Mana mereka sedang menafikan. Saya selalu gambarkan macam ni. Kalau contohkan dalam satu kelas, ada murid yang maknanya baik, maknanya yang okey, akhlak yang baik. Ada murid yang kadang-kadang maknanya buruk akhlak lah kita katakan. Kadang-kadang cikgu ni penat dah nak nasihat. Murid yang orang kata apa? Yang buat perangai lah kita katakan. Nasihat tak makan saman. Jadi daripada nak nasihat mereka yang tak makan saman tu, jadi cikgu datangkan contoh yang baik kepada murid-murid yang nak dengar nasihat ni. Contoh, cikgu kata macam ni. Yang ni kamu ni belajar rajin-rajin kan. Sedangkan mereka tu memang murid yang pandai. Mungkin yang memang belajar rajin dah. Kan? Kamu belajar rajin, kamu akan berjaya. Kan? Apa nama, kita tengok sejarah orang yang maknanya rajin, yang berusaha, dia akan berjaya. Maknanya cikgu motivasikan. Dalam masa yang sama mengiktiraf. Sebab mereka memang dah buat dah benda tu. Tapi sebenarnya nak cakap kat siapa? Nak cakap kepada ni, pelajar-pelajar mungkin buruk perangai tu. Mana nak katakan bahawa ini contohnya. Apabila kamu berusaha, ini kamu rajin, nak cakap pada dia orang, tapi cakap kepada orang yang rajin. Sebab apa? Sebab kalau cakap pada dia orang directly pun mereka tak dengar. Ini datang dan contohnya ada. Nanti kita akan sebut pula bagaimana kalau kawan yang baik ini, dia pula bercakap dengan kawan-kawannya yang perangai yang tak elok ni, dia juga akan memberikan kesan. Dan Allah datangkan cerita contohnya dalam surah Yasin. Jadi sebab itu Allah khitab pada Nabi, sebenarnya nak khitab kepada dia orang. Tapi Allah khitabkan, Allah memberikan pengiktirafan sebab itu akan memberikan rasa kekuatan, memberikan motivasi pada Nabi dan juga nak menolak dan sebarang yakni keraguan yang mereka timbulkan ke atas Nabi SAW bahawa Nabi itu bukan Rasul dengan datangnya sumpah daripada Al-Quran. Jadi tuju kepada Nabi tapi berkehendakkan kepada Quraisy. Jadi itu sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala memanggil Nabi SAW, innaka laminal mursalin. Jadi nanti kita sambung ayat ni, ada perbincangan lagi. Yang ini kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa Nabi sebahagian daripada rasul-rasul minal mursalin, dan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebut perkataan mursal. Allah tak sebut perkataan rasul. Yang mana kedua-duanya menunjukkan kepada utusan. Ada bezanya.
Nanti kita akan sebutkan dalam pertemuan yang akan datang. Dan surah ini saya sebutkan antara surah yang diturunkan awal Nabi SAW selepas daripada Taif dan sebelum daripada Nabi SAW Isra. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengiktiraf Nabi adalah salah seorang daripada nabi-nabi rasul yang diutuskan, yang mana surah-surah yang sebelumnya banyak cerita tentang nabi-nabi, dan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Allah memperkenalkan dan menunjukkan pada Nabi inilah rasul-rasul sebahagiannya yang kamu juga sebahagian daripada mereka yang kamu berjumpa antaranya dalam solat dan juga ketika mana di Mi'raj kan. Jadi insya-Allah mungkin sekadar itu. Kalau ada soalan terakhir mungkin sebelum saya tutup. Tak ada Baik. Kalau tak ada, insya-Allah nanti kita sambung ayat yang ketiga ni dan sambungan pada ayat-ayat seterusnya. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah kurang pada diri saya sendiri. Saya mohon maaf kalau ada sebarang kekurangan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.